Aturan Urusan Mesyuarat dan Usul-Usul Rang Undang-Undang Perbekalan 2014 menyambung semula perbahasan atas masalah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Sila Tanjung Karang. Terima kasih Tuan Sri Yang Dipertua kena beri peluang saya menyambung ucapan saya semalam yang tak sempat pun nak mula. Tuan Sri Yang Dipertua, saya ingin mulakan ucapan saya ni dengan memberikan gambaran ataupun peribahasa kepada pihak pembangkang. Daripada ucapan-ucapan pihak pembangkang ni kita lihat bahawa mereka ni seperti ayam jantan. Dia berkokok kuat tapi ekornya berderai dengan tai. Kuman seberang laut nampak, Tuan Sri. Gajah depan mata tak nampak. Saya nak bagi tiga contoh di mana ucapan-ucapan yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin parti mereka ini. Sebagai contoh yang paling mudah pagi tadi, apabila Yang Berhormat Menteri Jabatan Menteri menjawab mengenai pilihan raya, bila kita kata bahawa kalau nak gunakan proportional representation mesti diwakili oleh single party, tapi Gombak sebagai timbalan presiden dia menyalahkan kerajaan kononnya pendaftaran PKR ini tidak dulu setelah 3 tahun memohon. Ini yang dia nampak salah kerajaan, tetapi sebenarnya mereka sendiri pun tidak bersedia untuk didaftarkan sebagai sebuah parti. Kerana dalam pilihan raya yang lepas kita juga lihat bahawa mereka bertanding antara parti PKR sesama mereka. Jadi kalau mereka pun tak boleh nak bersepahaman sama mereka, janganlah nak cari salah kerajaan. Begitu juga kita baca semalam statement yang dibuat oleh Bukit Geluguk yang mengatakan bahawa pendaftaran parti politik dan juga pertubuhan yang berdasarkan kepada agama dan kaum tidak sesuai diamalkan. Saya nak tanya kepada pihak PAS, apakah mereka bersetuju dengan kenyataan daripada Bukit Geluguk? Kalau Bukit Geluguk kalau bersetuju, bermakna PAS pun mesti dibatalkan pendaftaran, kerana PAS ditubuhkan berdasar kepada agama. Jadi pihak pembangkang ni yang peliknya, bila rakan-rakan mereka membuat kenyataan yang menyusuk hati mereka, mereka diam 1000 bahasa. Kerana apa? Mereka ni ibaratkan macam kerbau dicucuk hidung. Apa juga yang DAP cakap, mereka sanggup menggadaikan perjuangan mereka. Berapa banyak mau bajet? Nanti dulu. Jadi bermakna bahawa mereka ni lebih banyak berpolitik sehingga sanggup menggadai perjuangan mereka. Bila Bukit Geluguk kata langkah mayat saya dulu kalau nak tubuhkan negara Islam, diam. Bukan saya tidak berani meneruskan perjuangan Islam, malah mereka sanggup tukar daripada menubuh negara Islam jadi negara kebajikan. Soalnya hari ini yang berkuasa di dalam DAP ini, di dalam pembangkang, ialah DAP. Kerana parti PAS dan PKR tahu mereka menang bukan kerana kekuatan mereka. Mereka menang kerana mereka terpaksa bergantung kepada sokongan daripada penyokong DAP. Jadi kan itu juga yang dibuat oleh pihak DAP, maka mereka seperti kerbau dicucuk hidung, tunduk saja. Sebelum YB menuduh ni bukan mentajam, Tanjung Karang belum bagi kebenaran lagi. Jadi saya nak minta kebenaran lah ni. Okey. Minta Mencalon. Ya, sebelum YB Tanjung Karang menuduh Melulu ni, tadi kata ada baca bukan statement, sebenarnya laporan berita tentang kenyataan Geluguk. Tapi adakah Tanjung Karang juga baca tentang kenyataan oleh Gelang Patah menjelaskan bahawa Bukit Geluguk langsung tidak mempunyai kenyataan untuk penindakan PAS ataupun mana-mana parti. Kenyataan tersebut telah diputarbelikkan oleh media. Sebenarnya beliau mengucap tentang masalah profesional peguam. Sebagai peguam, mungkin saya rasa Tanjung Karang perlulah ambil tahu semua maklumat terlebih dahulu sebelum menuduh. Terima kasih. Yalah, dia Bukit Geluguk ni peguam, biarlah dia buat kenyataan.
Ini masalah dengan pembangkang. Lain orang yang cakap, lain orang yang menafikan. Mengapa orang lain? Mengapa? Sebab itu sekarang ni mereka ni pembangkang dia main macam apa ni, dia macam main badminton lah. Smash, kemudian disuruhlah yang amateur ni untuk menjadikan defend kepada dia. Saya nak cabar Bukit Gelugur, buatlah kenyataan yang betul, minta maaf pada PAS, maaf pada diam. Dan adakah juga tujuan itu juga ditujukan kepada Persatuan Cina macam Dong Zong? Apakah Dong Zong juga mesti dibatalkan pendaftarannya? Jadi saya nak berkata bahawa pemimpin pembangkang dia bercakap tidak menggunakan akal, dia mengikutkan emosi dan juga perasaan. Laluan. Ya, Kota Raja bangun. Ya, saya Mintalah. minta boleh Boleh. tadi kata PAS tak kata Ni apa-apa. sebelum saya benarkan, diingatkan 10 minit saja Tanjung Karang. Saya sebab tadi ya, kenyataan Tanjung Karang membuat kenyataan yang tak betul. Sebenarnya Ketua Penerangan kita telah pun membuat kenyataan akhbar membantah kenyataan yang dikeluarkan. Saya ingat itu dah cukup untuk kita membuat satu pendirian. Ya, dah cukup. Nak saya bacakan semua ke? Nak saya bacakan semua? Okey. Tu yang takut nak dengar semuanya. Saya dengar, saya tahu. Yalah. Itu sebab saya kata bahawa PAS ni macam ke bawah cucuk hidung ni, hanya buat kenyataan macam itu. Apa pendirian tegas? Kalau pendirian tegas, bahawa kenalah ambil pendirian tegas, jangan bersekongkol dengan PKR, dengan AP. Kalau sekadar untuk buat MCA gerakan penafian biasa saja. Saya nak bagi contoh. Okey, saya nak bagi contoh yang contoh yang kedua. Ini juga salah. Saya nak multiracial. Saya nak petik ucapan daripada Marang, Presiden PAS. Apa dia kata dalam ucapan dia? Syabas kepada negara Brunei Darussalam yang mengisytiharkan pelaksanaan undang-undang Janahi Islam, undang-undang Qisas dan Hudud, walaupun mendapat bantahan daripada Pertubuhan Hak Asasi di peringkat antarabangsa dan negara barat yang tidak memahami hakikat undang-undang Islam yang mendidik bukan menghukum orang. Okey, statementnya bagus. Dia boleh nampak di Brunei, itu saya kata kuman depan Sabang Laut nampak, gajah depan mata dia jadi buta. Kerana telah disebutkan, saya nak cabar. Tak ada, saya nak tanya Salam. Kalau Salam bangun, apa pendirian Salam? Adakah pendirian Salam bersetuju dengan perjuangan yang dibawa oleh NGO sehari ini, yang hari ini membawa soal kebebasan seks, soal murtad, soal keselamatan agama? Saya nak tanya, kalau saya tanya pendirian Salam yang kata hebat sangat bercakap ni, dan Salam ni dikira apa? Kalimat Allah pada kata boleh digunakan juga oleh bukan Islam. Jadi orang macam ni, orang liberal macam ni yang merosakkan sebenarnya. Saya nak tanya pendirian Salam. Saya nak tanya pendirian Salam, adakah bermak bersetuju dengan perjuangan NGO ni yang memperjuangkan LGBT, menjaga murtad, memperjuangkan keselamatan agama? Itu saja saya nak tanya. Setuju tak setuju? Itu saja. Saya nak tanya. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih Tanjung Karang. Kuman di seberang laut nampak, yang ada depan mata tak nampak. Gajah depan mata tak nampak. Brunei laksanakan hukum undang-undang Islam. Malaysia ni bila lagi? Bukan Malaysia ni Barisan Nasional yang memerintah dah 56 tahun. Dan nak timbulkan masalah kata tentang Brunei. Malaysia ni bila? Apa alasan UMNO Barisan Nasional yang selama ini perlekehkan undang-undang Islam, menyebabkan orang Melayu, orang Islam pun tak faham apa itu Islam, apa itu undang-undang Islam? Apa alasan untuk UMNO Barisan Nasional? Itu yang masalah dia. Dan soal yang ditanya, biar saya jawab. Biar saya jawab. Yang Berhormat, kita ada Yang Berhormat, duduk Yang Berhormat. Tanjung Karang Salam. Duduk sekejap. Ini ikutlah peraturan. Kita ada tetamu kita daripada luar negara. Kita ada tetamu daripada luar negara, daripada Australia tengok kita. Jadi jagalah bagi peraturan. Sila teruskan Tanjung Karang. Ada 1 minit lagi. Speaker, Tanjung Karang minta saya jawab. Pendirian PAS berhubung dengan LGBT, berhubung dengan murtad adalah jelas. Kita menolak. Ianya bercanggah dengan Islam. Tetapi bagi NGO nak sokong kita
supaya kita tubuhkan sebuah kerajaan yang bebas daripada rasuah, adil, telus, bertanggungjawab, amanah. Itu hak dia. Faham? Dan kita dengan DAP memang berbeza. Siapa kata DAP dengan PAS sama? Kalau sama, takkanlah kita ada dua parti. Kita dengan PKR pun berbeza. Tetapi kita bekerja sama. Ni Syalam. Ya. Pak. Senang saja Syalam. Ha. Ya. Dia masalahnya, dia yang tak faham. Mencelah dengan berucap tak berbeza. Mencelah tanya, kalau bersetuju katalah bersetuju, buatlah kenyataan. Kenapa dia semua yang saya jawab, yang saya sebut ada kena mengena dengan apa yang disebut. Apa yang Tanjung Karang jawab, apa yang Tanjung Karang jawab, berucap, saya tegur, bukan tak ada kena mengena. Soalannya saya tanya menjelaskan. Saya tanya Ni. Ya Muhammad, Tanjung Karang dengan Shah Alam ada buku ni tak? Peraturan. Ada peraturan? Tak perlulah saya baca peraturan ni. Sila. Dato' dia betul, saya dah hafal lah yang tu. Dia yang kena belajar balik sebab dia baru. Saya ingatkan 2 minit lagi. Tan Sri, Dato' Speaker 2 minit lagi. 2 minit lagi. Dia yang mencelah saja. Ya, sekolah mana baru. Saya juga nak tanya Tanjung Karang apa yang Shah Alam kata tadi. Shah Alam kata tadi dia ada dua parti yang berbeza. PAS dengan DAP ni tak sama. Tapi apakah Shah Alam sampai hari ini bersetuju bahawa manifesto pilihan raya dibuat atas satu nama iaitu Pakatan Rakyat? Di mana kenyataannya itu? Betul. Dia masalahnya adalah perjuangan. Betul. Yang sahabat saya kata betul, ini perjuangan. Dulu sebelum dia bergabung dengan DAP, dia kata nak menegakkan negara Islam. Bila dia bergabung dengan DAP bawah PKR, bila Bukit Gelugor kata langkah yang dibuat tubuh negara Islam, kona 3 tahun berbeda. Dia tak ada sebut negara Islam dah. Sebut pasal negara berkebajikan. Itulah yang dia katakan lari daripada prinsip perjuangan kerana kepentingan politik. Begitu juga yang saya kata. Kalau itu Perdana PAS, ini bukan standard Shah Alam untuk memberikan statement. Statement ini patut dibuat oleh Presiden PAS. Itu menunjukkan pendirian yang dibuat oleh PAS. Saya tengok ucapan Perdana PAS, tak ada. Saya tengok tadi tidak ada disebut, sebaliknya hanya memuji. Bukan tadi tanya Shah Alam, Dato' Speaker. Dia ni dah ngigau ke sasau ke saya tak tahulah. Tadi dia tanya Shah Alam. Betul tak Dato' Speaker? Betul tak? Masa dah habis, Tan Sri Speaker. Masa dah habis. Macam mana ni Dato' Speaker? Di sesi bajet ke sesi hantam pembangkang? Saya tadi itu bajet nak berapa? Itu sebab Shah Alam dia ni pekak. Saya tadi baca statement keucapan yang dibuat oleh yang dipertuai oleh Presiden PAS daripada Marang. Ini ucapan ni saya ada. Saya hanya kata tadi, mengapa kalau betul lah PAS ni memperjuangkan seperti mana yang Shah Alam kata, dia kena cakap ini Perdana PAS tidak bersetuju dengan LGBT, tidak bersetuju dengan murtad ni, murtad tidak bersetuju dengan kesempatan agama. Cakaplah. Ini Shah Alam cakap. Apa dia sana Shah Alam nak cakap? Betul pun tak ada. Ini saya quote. Saya quote daripada ucapan, bermakna statement daripada Presiden Parti itu penting. Penerian dia. Kamu juga saya kata tadi, yang kata daripada ketua perangan. Statement tu boleh kita terima sebagai ketua perangan, ada lokal standar. Shah Alam mana ada lokal standar? Tak ada standar pun. Kat dalam PAS. Bagi Presiden tadi apa yang saya nak cakap ialah contoh bagaimana PAS hanya pandai bercakap, tetapi apabila perkara ini menjadi ancaman cukup bahaya di masa hadapan, konflik agama ni bukan main-main. Ini juga kalau kita baca kenyataan Duli Yang Mulia Seri Paduka Baginda Tuan Agong baru-baru ni masa Al-Hijrah, baginda begitu rasa risau kerana sudah ada puak-puak yang sudah mula nak mengubah cara budaya kita. Dan ini kalau kita tidak atasi dengan betul, ancaman keselamatan negara lebih bahaya. Konflik agama mungkin akan berlaku. Dan ini kalau tidak bersama-sama bersatu dan PAS tidak menyatakan pendirian yang betul, maka kita lihat bahawa macam PAS hanya memberikan sokongan kepada mereka. Guru Tanjung Karang bangun Batu Pahat. Siapa? Saya tak pasti anak murid saya atau tidak. Tapi yang saya nak sebut ni begini, Datuk Ketua. Adakah ini mewakili suara
suara UMNO BN. Kalau ini suara UMNO BN, inilah cara kempen mereka di bawah, menimbulkan perpecahan antara parti dalam PR, dalam kenyataan-kenyataan yang sebenarnya kalau kita katakan balik pepatah yang disebutkan tadi, itulah pepatah yang kena batang hidung mereka, ya. Apa yang disebut oleh komponen dalam BN dari MCA, dia tak jawab, ya. Ini kata orang ni tepuk air diulang, terpecik muka sendiri, meludah ke langit, ya. Jadi anak murid ni kena belajar habis daripada cikgu, ya. Jangan belajar dia habis. sebab apa? Dah sebab apa? Kita ni, saya pun guru ni kata speaker. Saya pun pernah jadi guru. Guru ni bapa murid kalau kita guru, kalau dia kenal murid dua sebab. Sebab satu sebab kalau murid tu nakal. Dia ingat. Guru bila murid nakal, guru ambil tindakan, guru ingat. Kerana apa? Kerana murid tu nakal. Tapi saya guru ni, dia tak ingat saya. Sebab saya merupakan murid yang baik dan saya juga jemu mendengar ceramah dia. Sebab itu saya tidak berminat cara dia bercakap dan mengajar saya tahu ni seorang guru yang tidak ada pendidikan yang tegas. Hari ini terbukti. Cakap lain, bila ada kepentingan dah lari parti lah. Dia perjuangan. Tuan Seri Datuk betul. Ini kenyataan yang serius. Saya ingat kalau kita dengar kenyataan pemimpin Barisan Nasional, khususnya daripada UMNO, menteri pun dah buat kenyataan. Dulu pada Pertuan Agong pun ada buat kenyataan. Tetapi kalau tidak ada disambut oleh pemimpin-pemimpin daripada PAS yang konon yang perjuangan Islam, maka rakyat akan melihat bahawa seolah-olah dengan PAS ini menyokong perjuangan ini. Mengapa tidak dalam isu pertanggungan agama ini kita buat kenyataan yang bersama untuk membetulkan akidah rakyat, kita betulkan bahawa bab agama kita kena bersatu tanpa mengira kepentingan agama. Pasal punca masalah agama di negara Malaysia ni, umat Islam, puncanya UMNO. Tak apalah. Puncanya UMNO. Lalu macam mana kita nak bersatu? Tanjung Karang dengan Shah Alam, sebenarnya masa dah cukup, dah habis. Jadi berlebih-lebih masa ni bukan salah saya, salah semua yang Muhammad mencela. Jadi saya minta lagi 3 minit. Nanti lagi 3 minit. Saya tahu saya sepatutnya benarkan 10 minit, saya benarkan 20 minit. Jadi bacok saya benarkan tambah 5 minit, jadi 15 menit. Dan Kota Melaka lepas ini juga 15 minit. Jadi adil. Okey. Alright. Isu yang kedua saya nak cakap mengenai ekonomi. Ini saya dengar timbalan Presiden, saya contoh ucapan timbalan Presiden daripada Gombak ni, memuji-muji Ketua Bangkang. Waktu Ketua Bangkang menjadi Menteri Kewangan, dapat mengurangkan pinjaman dan sebagainya. Itu cerita lama. Tetapi Gombak dan juga Bangkang, dia tak nampak kemajuan yang dibuat oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan kita yang merangkap Perdana Menteri. Baru-baru ni kita lihat bagaimana Malaysia menjadi antara negara yang paling mudah untuk menjalankan perniagaan di dunia apabila kedudukannya dalam laporan mudah menjalankan perniagaan. Bank Dunia 2014 telah melonjak ke tangga ke-6 berbanding tempat ke-12 pada tahun lalu. Nombor 6, kita dalam dunia ni, ini yang buat kerja ni Bank Dunia, bukannya bank tempatan. Dan juga ini menunjukkan bahawa transformasi yang dibuat oleh Yang Berhormat Perdana Menteri memberi kesan. Tetapi hari ini apa yang dicakap oleh pihak bahagian ni ialah GST. Saya dengar GST terlalu banyak diperbincangkan, tetapi kejayaan yang dicapai oleh kerajaan di bawah pimpinan Yang Berhormat Perdana Menteri sebagai Menteri Kewangan tidak langsung diterima kenyataan ini. Ini dibuat oleh Bank Dunia. Kalau kita nak beritahu kepada pembangkang, jangan lupa pembangkang juga mereka ada kerajaan. Dia Selangor sebagai contoh. Kerajaan, kita tengok apa jadi negeri Selangor ni. Ini negeri saya. Dulu negeri Selangor merupakan negeri yang hebat, pelaburan yang tinggi. Tetapi kalau kita tengok data kita yang dikeluarkan oleh Maida, pelaburan pada tahun 2012 Selangor mencatat 11.7 bilion pelaburan. Tahun ini sehingga Julai 2013 hanya 2.5 bilion.
Jauh beza, dekat 80% beza. Sebab apa? Kalau betul pakai PKR ataupun Pakatan Rakyat yang cakap bahawa rapi dalam Dewan ini termasuk Ketua Mahkamah merupakan penasihat kepada penasihat RM1 ekonomi kepada Kerajaan Negeri Selangor. Mengapa pelabur di Negeri Selangor lari kurang sikit? Ini salam nak kena tanya. Sebab apa? Ya. Tanjung Karang. Ini ialah kita kata apa? Ya. Kerana kita lihat ialah kerana menunjukkan bahawa ketidakkecakapan kerajaan pakatan yang hari ini membuktikan bahawa mereka ni Dato' Speaker, dia hanya tahu bercakap. Bila dia menjadi kerajaan, dia cakap tak serupa bikin. Dia tidak boleh buat apa yang dia cakap. Tetapi dalam Dewan ini kalau kita dengar cakapnya berapi-rapi, kan itu kita nak cabar kerajaan Pakatan Rakyat. Betulkan dulu kerajaan negeri yang mereka merentah terutamanya daripada Negeri Selangor. Dan hari ini kita tahu bahawa dulu pendapatan yang dia cukup bangga, dapat pendapatan simpanan lebih sampai 2 bilion. Pendapatan 2 bilion Dato' Speaker. Kerajaan Negeri Selangor ni apa kerja dia? Kerja dia jual harta je. Terima kasih Tanjung Karang. Padang Goh pun dia jual. Terima kasih. Habis dah? Habis dah, cukup. Saya sebab masa tadi saya nak gulung bahawa kerajaan pihak pembangkang ialah satu pakatan yang kerjanya hanya mencari salah, tetapi apa yang kerajaan mereka buat mereka tidak nampak. Terima kasih. Terima kasih. Bacuk. Ya.